Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Sekejap. Ya, baik. Uh, jadi hari ini saya buat live khas ya untuk membincangkan satu tajuk, iaitu UMNO mungkin berpecah sebelum PRU 15 ya. Jadi kepada semua, pastikan anda share ramai-ramai video ni ya, share ramai-ramai video ni, dan kemudian jika ada gangguan siaran jangan ke mana-mana, refresh page, saya akan ulang siaran ya. Jadi jangan ke mana-mana kalau ada gangguan siaran, sebab kerap ya siaran saya diganggu. Jadi jangan ke mana-mana, refresh page, saya akan ulang siaran. Jadi hari ini kita akan bincangkan tajuk ya, UMNO mungkin berpecah sebelum PRU 15. Okey, jadi mengapa saya berkata demikian? Dan untuk faham isu-isu tertentu yang bersangkut paut dengan UMNO, bersangkut paut dengan pilihan raya umum ke-15, saya sarankan anda rujuk kepada live saya malam semalam ya, pukul 10 malam semalam saya ada buat satu live. Jadi anda scroll ke bawah page ni dan anda rujuk kepada live saya semalam, di mana saya ada perincikan ya perkara yang ditanya-tanya ramai ya, berhubung dengan PRU 15, siapa yang bakal bertanding ya, blok kuasa ketiga dan sebagainya. Jadi saya ada bincangkan, jadi rajin rujuk ya kepada live semalam, menarik ya. Scroll ke bawah page ini dan anda boleh tonton live semalam. Jadi balik kepada topik kita ya, UMNO akan pecah. Jadi sekarang ni kita sedia maklum bahawa kluster mahkamah ni dia telah menggunakan pelbagai taktik helah untuk cuba kekal dalam kedudukan, walaupun ada suara-suara di dalam UMNO di bahagian-bahagian cawangan-cawangan dan juga di struktur kepimpinannya, melibatkan kluster menteri yang ingin penjenamaan semula UMNO, yang ingin penjenamaan semula Barisan Nasional. Tetapi kita sedia maklum bahawa kluster mahkamah yang dipimpin oleh Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Najib Tun Razak ni, dia nak pegang UMNO, dia nak pegang Barisan Nasional, dia nak elak daripada hilang kuasa dalam parti. Sebabnya parti ni amat penting bagi mereka untuk membuat perundingan ya dengan pihak kerajaan. Jadi jika mereka tidak lagi berkuasa dalam parti, mereka tidak lagi memegang apa-apa jawatan, jadi susah untuk membuat rundingan dengan pihak kerajaan, kerana kluster mahkamah amat mementingkan ya kelangsungan politik mereka, kerana mereka terdesak sebab mereka menghadapi kes mahkamah. Jadi kita dah lihat selama beberapa 2-3 tahun ni, selepas PRU 14, Zahid telah membuat segala yang mungkin untuk mengukuhkan kedudukannya sebagai Presiden UMNO, untuk mengukuhkan pegangannya terhadap MKT UMNO ya. Contohnya dulu lepas Zahid kembali daripada bercuti ya, ada seketika itu Zahid bercuti dan dia beri tampuk kepimpinan parti kepada Mak Hassan. Kemudian bila dia kembali, dia melantik ya 5 ahli tambahan ke dalam MKT, semuanya orang dia, semuanya pro Najib, pro Zahid ya, supaya MKT ada dalam genggaman dia. Kemudian lembaga disiplin pun ada dalam genggaman dia, menyebabkan banyak perkara yang berlaku dalam UMNO yang tidak memuaskan hati akar umbi, tidak memuaskan hati majoriti bahagian dan cawangan. Contohnya apabila orang lain melakukan kesalahan-kesalahan tertentu, dengan mudah keahlian mereka digantung atau mereka dipecat. Tetapi apabila Zahid melakukan perkara-perkara yang melanggar ketetapan parti, termasuk menipu terhadap yang di-Pertuan Agong, kononnya ahli-ahli parlimen Barisan Nasional sebulat suara menyokong Anwar, lepas tu tanpa merujuk kepada ahli-ahli parlimen UMNO, dia hantar surat kepada istana disokong oleh Najib ya, kononnya semua ahli parlimen Barisan Nasional dan UMNO ni menyokong Anwar. Itu adalah satu penipuan. Kemudian Zahid berurusan dengan DAP, kemudian menzahirkan sokongan terhadap Anwar. Semua perkara yang dilakukannya banyak menentang ya perlembagaan parti dan seharusnya menjurus kepada tindakan disiplin. Tetapi memandangkan Zahid dah kawal lembaga disiplin MKT, jadi tidak ada apa-apa yang boleh dilakukan terhadapnya. Kumpulan dia terus bermaharaja lela ya. Dan Najib
sekarang memegang jawatan penasihat Barisan Nasional, dan bersama-sama mereka memporak-perandakan politik tanah air dan juga politik parti. So macam-macam dilakukanlah bagi menipu akal umbi dengan melengah-lengahkan keputusan, dengan membuat mesyuarat demi mesyuarat yang sebenarnya tidak ada apa-apa keputusan konkret yang dibuat. Kemudian bersekongkol dengan pihak yang dikatakan gagal untuk membentuk balik sebuah kerajaan yang melibatkan gerombolan gagal yang sama, ya. Dan kalau dulu kata tak boleh terima Muhyiddin, tiba-tiba senyap babak Muhyiddin dilantik sebagai pengerusi MPN dan sebagainya. Memang panjanglah senarai dia yang menyebabkan akal umbi meluat. So sekarang ni memandangkan Zahid dan Najib sedang menekan agar pilihan raya diadakan sebelum hujung tahun ni, ya, kerana mereka ingin parlimen dibubarkan dan pilihan raya diadakan sebelum kes-kes mahkamah mereka diputuskan, ya. Jadi memandangkan mereka ni sukar untuk disingkirkan, jadi sudah ada gelombang di dalam UMNO melibatkan sekumpulan pemimpin bahagian, cawangan dan juga pemimpin-pemimpin atasan yang lain yang sedang mempertimbangkan untuk keluar UMNO. Perkara ni sedang dibincangkan secara rahsia, ya. Now, saya bukannya merujuk kepada Tengku Razali Hamzah, sebab Tengku Razali Hamzah pun saya baca ada satu portal yang memetik dia sebagai perkata tidak mustahil dia akan hidupkan semula semangat 46. Kalau dibuatnya perkara tu, alhamdulillah lah, sebab saya pun dah lama mengesyorkan agar Tengku Razali ini jangan membuang masa dengan UMNO, sebab UMNO dah jadi satu barah yang tidak boleh diubati. Lebih baik keluar sahaja UMNO dan bersama blok kuasa ketiga. Tapi saya tidak merujuk kepada perkara tu. Memang ada perbincangan yang sedang berlaku ke arah nak keluar UMNO, ya. Sebab ada pemimpin, ada ketua-ketua bahagian yang tertentu yang khawatir tidak ada cukup masa kalau mereka nak gerakkan contohnya EGM, ya, contohnya EGM untuk singkirkan Zahid. Sebab andai kata benar ada pilihan raya sebelum hujung tahun ni ataupun awal tahun depan ke apa, tidak cukup masa, ya. Jadi mereka memikirkan lebih baik kita ke arah blok ketiga. Jadi ini sebenarnya sejajar dengan apa yang saya beritahu semalam, ya, dalam live saya semalam, iaitu sudah ada kesedaran di kalangan pemimpin-pemimpin Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan akan kebenaran kata-kata saya selama ni bahawa di dalam PRU15 akan berlaku gelombang kuasa ketiga. Jadi ada pihak yang memikirkan lebih baik kita duduk dalam satu parti baru dalam blok kuasa ketiga, sebab tidak ada parti yang akan menang pilihan raya. Jadi lebih baik kita duduk dalam blok kuasa ketiga, salah satu parti blok kuasa ketiga, sebab blok kuasa ketiga mungkin jadi kingmaker. So itu yang sedang dipikirkan. Jadi sudah timbul kesedaran di dalam UMNO, di dalam Barisan Nasional. Memang Barisan Nasional akan dibelasah teruk pada pilihan raya umum ke-15, sebab undi Melayu Islam dah pecah teruk. Kemudian kemarahan terhadap UMNO atas pelbagai sebab yang telah saya perincikan malam semalam, ya. Antaranya MOU, antaranya kegagalan, antaranya keengganan kluster mahkamah turun, lepas tu percakaran tak tentu hala dan sebagainya. Okey. So undi Melayu Islam dah pecah dan sokongan terhadap Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional dah berkurang teruk. Begitu juga sokongan terhadap Pakatan Harapan. Tambah pula ada ramai dalam Pakatan Harapan dan Barisan Nasional, ya, akal umbi mereka yang marah kerana ada perbincangan UMNO DAP ni dan sebagainya lah. So semua ni akan menjurus kepada pukulan hebat yang akan mengganggu gugat sedikit kedudukan Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Pakatan Harapan pada PRU15. So ini sedang berlaku dan ini bukannya satu ramalan, ini bukannya satu rekaan, ini adalah hakikat, ya. Sedang berlaku perbincangan ini sedang berlaku. Saya tahu sebab saya terlibat dengan salah satu perbincangan atas jemputan pemerhati, ya. Dan yang saya buat live ni dan saya mengisytiharkan perkara ni pun atas dengan kebenaran, ya. So mengapa mereka panggil sebagai pemerhati itu saya tak tahu, tapi ada
ada kumpulan tertentu yang kerap memanggil saya sebagai pemerhati, jadi saya pergilah. Okey. So, mungkin mereka nak war-warkan perkara ni sedang berlaku. Baik. Di sini saya juga ada satu mesej kepada Tengku Razali Hamzah. Jika benar Tengku Razali Hamzah ingin keluar UMNO dan tubuhkan Parti Semangat 46, saya sokong. Sebab apa saya sokong? Sebabnya di dalam sejarah tanah air kita, ya, saya dah perincikan dalam live malam semalam, live 10, ya. Jadi anda scroll ke bawah dan tolong rujuk kepada live tersebut, rajin sikit, ya. Di dalam sejarah tanah air kita, setiap kali ada tokoh politik dari blok kerajaan yang keluar masuk ke pembangkang, akan berlaku satu gelombang sokongan yang menjurus ke arahnya. Sebelum tahun 1969, apabila Lim Chong You, Presiden MCA, keluar MCA, dan beberapa tahun selepas tu dia masuk gerakan, ada satu gelombang yang menjurus ke arah gerakan, menyebabkan gerakan memberi satu pukulan di Pulau Pinang dan juga memegang Pulau Pinang. Kemudian sama juga yang berlaku apabila Tengku Razalih keluar daripada UMNO. Cuma gelombang yang diwujudkan oleh Tengku Razalih pada masa itu tidak begitu hebat, sebab Tengku Razalih bukannya Presiden Parti, bukannya Timbalan Perdana Menteri atau Perdana Menteri atau pernah menjawat jawatan-jawatan sebegitu, so tidak berjaya mengganggu gugat Barisan Nasional. Tetapi apabila Anwar dipecat dari UMNO dan dia keluar, berlaku satu lagi gelombang. Cuma gelombang Anwar tu, pro Anwar tu tidak hebat, tidak berjaya ganggu gugat Barisan Nasional sampai PRU 13, disebabkan Anwar diselubungi, ya, kes-kes mahkamah liwat, dan dia disabitkan sebagai peliwat, disahkan sebagai peliwat oleh mahkamah. Jadi perkara ni mengganggu gugat sedikit usaha untuk mencuri undi Melayu Islam dari Barisan Nasional. Kemudian apabila Tun Dr. Mahathir Mohamad keluar daripada Barisan Nasional dan dia bergabung dengan Anwar, bila pertama kali dalam sejarah ada dua tokoh politik, ya, satu pernah jadi Perdana Menteri, satu timbalan Perdana Menteri, iaitu Anwar dan Mahathir bergabung, baru berlaku satu pukulan hebat yang mengganggu gugat, ya, Barisan Nasional, menyebabkan Barisan Nasional tumbang dan Pakatan Harapan menang. Jadi jika Tengku Razali Hamzah keluar, tak kisahlah dia nak tubuhkan Semangat 46 ke, dia nak tubuhkan parti lain, dan kemudian dia berganding bahu dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, maka tidak timbul lagi soal blok kuasa ketiga nak jadi kingmaker dalam PRU 15. Berkemungkinan tinggi blok kuasa ketiga akan terus dapat majoriti mudah dan dapat membentuk kerajaan. So saya sarankan agar Tengku Razali Hamzah tidak membuang masa jika benar ikhlas perjuangan, ya, ke arah kebenaran. Dah nampak dah betapa parahnya UMNO ni. Jadi Tengku Razali Hamzah harus berpegang kepada prinsip dan keluar UMNO. Nak tubuhkan Semangat 46, silakan. Okay. Kemudian parti-parti blok pembangkang dan NGO yang terbabit, individu-individu yang terbabit, semuanya perlu membuat pengisytiharan rasmi bahawa mereka mengaku diri mereka sebagai blok ketiga ke blok kuasa ketiga yang bersepakat, yang bekerja sama, supaya apabila sampai PRU 15, semua orang akan tahu membezakan antara blok yang bersepakat sebagai satu kumpulan dengan kerjasama, berbanding dengan orang-orang lain yang hanya sekadar mengaku mereka kuasa ketiga tetapi mereka sebenarnya tidak terlibat dalam mana-mana kerjasama. Jadi perkara ni penting, ya, sebab UMNO, PPBM, PAS akan cuba memecahkan undi kuasa ketiga dengan membanjiri pilihan raya dengan calon-calon bebas. Jadi calon-calon bebas pada PRU 15 juga akan dikenali sebagai calon kuasa ketiga. Jadi tanpa adanya kesepakatan kerjasama, satu kesepakatan yang semua orang nampak, oh ini blok kuasa ketiga, okey, maka kemungkinan blok kuasa ketiga menjadi kingmaker akan terganggu gugat. Tetapi apa pun, jika Tengku Razali Hamzah keluar UMNO dan tubuhkan parti atau tubuhkan kumpulan atau tubuhkan NGO sekalipun dan berganding bahu dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, akan sekali lagi berlaku situasi di mana dua tokoh, ya, negarawan
Dan ini lebih hebat daripada kerjasama Mahathir dengan Anwar, sebab kerjasama Mahathir dengan Anwar melibatkan tokoh negarawan dan seorang tokoh politik yang kita tak boleh gelar tokoh negarawan, tetapi dia pernah menjadi timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Tapi ini jika berganding bahu, akan ada buat pertama kali dalam sejarah dua tokoh negarawan yang berasal dari UMNO yang berganding bahu, dan mereka akan menjadi muka blok kuasa ketiga, dan mereka akan mendapat manfaat sepenuhnya daripada gelombang kuasa ketiga. So ini penjelasan saya. Dan UMNO apapun dah berkecai, ya, dah berkecai, dan dijangka akan berlaku perpecahan lagi, ya, akan berlaku perpecahan lagi, ya. So jika ada soalan, saya akan luangkan masa 5 minit. Jika tidak ada soalan, kita akhiri live. Sekali lagi, jangan lupa, ya, rujuk kepada live malam pukul 10. Anda scroll ke bawah dan rujuk kepada live tersebut. Ya, saya tidak akan letakkan link kepada live tu di ruang komen. Anda boleh rujuk, anda scroll ke bawah dan rujuk live semalam, di mana saya memberi penjelasan terperinci, ya, berkenaan dengan sepintas lalu, ya, penjelasan sepintas lalu berkenaan dengan trend politik, ya, sebelum 1969, selepas 1969, dan kemudian saya membuat ramalan ringkas apa yang akan berlaku pada PRU 15. Jadi jika ada apa-apa soalan, anda boleh mula bertanya semalam. Sekarang saya akan luangkan masa 5 hingga 10 minit. Ya. Tajuddin, pejuang plus warisan plus bebas blok kuasa ketiga. Ini tepat. Pejuang plus warisan plus bebas, ya, UMNO blok kuasa ketiga. Tetapi itu masalah juga, sebab bebas ni tidak semestinya mereka bersekutu. Contohnya di dalam pilihan raya ada pejuang, ada muda, ada warisan, kemudian ada putra, kemudian ada NGO ni yang letakkan calon, NGO tu yang letakkan calon, dan mereka tidak bersekutu, tapi mereka akan dapat manfaat daripada gelombang kuasa ketiga. Tetapi lepas pilihan raya, undi kuasa ketiga ni akan berpecah. Kemudian tiba-tiba NGO ni akan kata, oh, kita nak sokong UMNO. Jadi hancurlah, ya, misi untuk mendapat manfaat sepenuhnya dari blok kuasa ketiga. Sebab itu setakat ni blok kuasa ketiga yang saya idamkan, ya, kumpulan-kumpulan yang bersekutu dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, setakat ni gagal menampilkan diri mereka dengan cara yang berkesan dan menjenamakan diri mereka dengan baik. Okey, dah banyak benda ni bakal menimbulkan masalah, tetapi saya kira masih belum terlambat lah. Okey, so mereka kena jenamakan diri dengan betul, baru orang tahu. Jika UMNO cuba banjiri medan pilihan raya dengan calon-calon bebas, orang dapat bezakan. Ini blok kuasa ketiga yang kita nak, ini bukannya yang kita nak, ini yang kita nak, dan sebagainya. Zaimah, alhamdulillah undi blok kuasa ketiga akan ke Putrajaya. Terbaik Tun M dan Tengku Razali Hamzah. Saya cuma nak sarankan kepada kedua-dua, Tun M dan Tengku Razali Hamzah, tolong berhenti seketika, berfikir mendalam sedikit. Gandingan ini akan, jika berlaku gandingan ni, Tengku Razali keluar, Tengku Razali nak tubuhkan parti, nak tubuhkan NGO, nak tubuhkan kumpulan, nak buat apa, saya tak kisah. Tapi lepas tu membuat gandingan, lepas tu blok kuasa ketiga membuat penjenamaan, boleh menang majoriti mudah, tak usah cerita kingmaker lagi, ya. Kamaruddin Din, salam RJR. Andai UMNO sudah berkecai, kenapa masih sunyi sepi? UMNO is living in a denial. Dia sampai takut, ya, dia cuba lihat apa yang berlaku. Gerombolan yang kata UMNO kata, pemimpin UMNO kata kerajaan gagal, dia runtuhkan kerajaan, tetapi kumpulan yang sama bersubahat kembali untuk bentuk kerajaan baru dengan Perdana Menteri UMNO. Dia takut, UMNO takut untuk pergi ke hala lain. Dia takut untuk hilang kuasa, sebab kluster mahkamah hanya ingin selamatkan tengkuk dia. Dia cuma nak pastikan dia pegang kerajaan. Okey. Dan
UMNO faham bahawa pilihan raya ni sukar untuk blok kuasa ketiga menang sekiranya UMNO membanjiri medan pilihan raya dengan ramai calon bebas untuk pecahkan undi kuasa ketiga. Jadi di situ dia mengharapkan selepas pilihan raya UMNO jadi kingmaker. Atas keyakinan itu, kluster mahkamah ingin pilihan raya tahun ini. Tetapi jika blok kuasa ketiga melakukan penjenamaan dengan cara yang betul, maka rancangan UMNO ni akan gagal. So, nak kata UMNO sunyi sepi ni, nak bising apa sebenarnya? Orang-orang dah nampak, ramai dah nampak. Kalau saya boleh nampak, kalau anda boleh nampak, ramai pemimpin dah nampak UMNO ni tidak akan ke mana. UMNO ni tidak akan ke mana. Jadi kena buat pilihan, sama ada kami akan ambil risiko terus bersama UMNO dengan kluster mahkamah menerajui UMNO, atau kami keluar UMNO dan ambil kesempatan terhadap gelombang kuasa ketiga. Okey. So, ada yang berpendapat jika mereka terus bersama UMNO, UMNO akan kena pukulan hebat disebabkan ramai yang dah meluat sebab banyak perkara, termasuk keengganan kluster mahkamah untuk lepaskan genggaman mereka terhadap UMNO. So, tak payah bising, cuma buat keputusan nak keluar tak nak keluar. Sama macam Tengku Razalih, dia tak bising sangat, tapi bila sampai masa, dia akan menyatakan keputusan dia. Seperti mana hari itu dia menyatakan, menyuarakan pendapat dia di parlimen, dan kemudian bila sampai masa, dah tak payah bising pun tak guna. Nak keluar, dia terus keluar. Macam hari ini dia dah bersuara, dia dah bersuara dan dia dah beritahu bahawa mungkin semangat akan dihidupkan. Tapi ada kumpulan lain juga yang sedang berbincang nak keluar. Mereka pun tak nak bersuara, mereka tak minat bersuara. Mereka dah nampak dah benda ni dah parah. UMNO dah parah. Nak bersuara, kalau kita bersuara dengan harapan akan berlaku perubahan, kalau boleh berlaku perubahan, ada harapan boleh berlaku perubahan, kita bersuara. Tapi kalau dah nampak dah benda dah parah, benda tak boleh diupati, buat apa bersuara? Lebih baik kita merancang, dan jika ada quorum yang cukup, jika ada sokongan yang cukup, kita keluar, kita buat perkumpulan sendiri. Sebab kita tahu kalau kita masuk ke pilihan raya, mungkin kita jahanam, kita tak akan ke mana. So lebih baik kita cuba nasib kat sini. So ada perbincangan sedemikian, ada perbincangan sedemikian yang sedang berlaku. Tajuddin, amanah follow siapa tu tuan? Lebih baik bersama blok kuasa ketiga. Amanah, PKR dan DAP semua dah jadi dalca parpu kari, kurma, kambing, ayam, itik, ini semua dah jadi geng parpu. Okey. Minta maaf tadi ada gangguan sikit. Saya ada minta maaf Saya ada cuba sarankan UMNO, amanah ke, minta maaf ada gangguan. Minta maaf. Okey. Saya rasa dah okey, dah stable. Okey. Saya pernah sarankan dalam live amanah bersama dengan Tun. Tetapi memang di dalam amanah ini ada puak-puak tertentu yang okey, lagi sekali saya pernah sarankan amanah bekerjasama dengan Tun. Tetapi nampaknya tak ada pegangan. Mereka mengimpi-impikan Anwar jadi Perdana Menteri. Okey, mereka mengimpi-impikan Anwar jadi Perdana Menteri. Jadi bila dah ada puak-puak macam amanah DAP ni yang pegang kepada satu harapan yang palsu, mereka tidak boleh diubati lagi. Okey, lebih baik Pakatan Harapan cuba nasib dia sebagai Pakatan Harapan, dan blok ketiga cuba nasib dia sebagai blok ketiga. Tak payah ada tahap ni, tak payah ada perbincangan. Kalau tahap ni sudah mula ada perbincangan, maka rakyat akan mula memikirkan kembali, benar ke blok kuasa ketiga ni ikhlas? Tak payah benar, mengapa blok kuasa ketiga tak boleh buat satu pendirian muktamad? So lebih baik
Amanah dengan Pakatan Harapan dengan Pakatan Harapan, Barisan Nasional dengan Barisan Nasional, Perikatan Nasional dengan Perikatan Nasional, dan blok kuasa ketiga dengan blok kuasa ketiga. Kemudian jumpa lepas pilihan raya, lihat siapa dapat undi banyak mana. So itu jawapan saya. Saya ambil satu lagi soalannya. Ramli bin Rasul Ram, can third force be new strong force for GE15? It depends on the branding. It depends on the branding. Right now, to be honest with you, nobody is doing any branding and I do not know what's going on. Okay. Okay, saya rasa tak ada soalan ni. Jadi rujuk live saya semalam, scroll ke bawah, rujuk, rajin rujuk live saya malam semalam, dan kemudian juga share ramai-ramai live ini. Pastikan mesej ini sampai kepada semua, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga.